Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة. Kita dengan sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man tamassaka bi sunnati, siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, inda fasadi ummati, ketika rosaknya umatku, zaman di mana manusia jadi rosak, zaman di mana manusia tak mau kepada sunnah, ketika itu kita berpegang dengan sunnah, falahu ajru 100 syahidin, maka dia dapat ganjaran pahala 100 orang syahid. Dapat ganjaran pahala 100 orang syahid. Saklah dia punya ganjaran. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis, ya'ti 'ala an-nasi zamanun, akan datang satu zaman pada umat manusia ini, as-sabiru fihim 'ala dini, orang yang berpegang teguh dengan agama, kal qabidi 'ala al-jamri, laksana orang yang menggenggam bara api. Cuba tuan-tuan bayangkan bara api, seketul bara api, arang lagi kita ambil, orang tengah nak bakar apa, ambil seketul, pegang di tangan. Katakanlah kita ambil sebiji besar goli macam tu, kita bawa di tangan kita. Bayangkan, boleh tembus tak jari tapak tangan kita? Tak tembus. Tapi sementara dia nak padam dia punya api tu, memang perit lah. Mungkin lepas pada tu dia akan sembuh, tapi dia nak menghadapi keperitan dia pegang. Maka itulah seperti bandingannya kita pegang agama. Kita duk rasa dia punya panas tu, kita tak mau, kita lepas agama. Kita pegang, bara tu akan bertukar menjadi arang balik. Maksudnya dia akan boleh, tapi dia kena sabar. Macam itulah akhir zaman. Nak buat agama ni susah, nak amalkan agama susah. Mai semayang orang kata, tak mai semayang pun orang kata, kan? Taruh janggut dia kata duk shampoo dah, ada kutu dah. Kutu apa, zirafah ada celah-celah tu, kalut dia, kutu. Dia punya nampak, dia tak tahu kita duk tengok mereka dengan, yalah kita melihat dari sudut pandang agama, betul tak? Tapi sesengah mereka tengok, mereka nampak kita bila nak buat agama ya, ekstrim. Ni semua geng-geng Osama kan, taruh-taruh janggut. Orang akan kata pakai tudung, apa kata apa, ketinggalan zaman ya. Orang mau dunia moden mau pakai tudung, pakai jubah, pakai tudung, jalan semua macam orang bagui semua. Lepas tu ang pakai seluar pendek tu bagui, kan? Dia yang tak faham agama dia bagui. Orang akan hina, orang akan kutuk, orang akan maki. Tiba-tiba kita nak makan satu benda, kita tanya, ni halal lah ni? Apa pula halal lah? Saya pergi satu tempat, dia ni buat caketiau. Dia buat caketiau. Saya pergi dengan orang perempuan saya, lama lah. Kata, jom makan caketiau. Bla-bla sebarang. Pergi makan, bukan yang caketiau telur basuh tu. Ni lain. Singgah makan, lepas tu, kata dia, kak, caketiau satu. Duduk, nak tanya sikit kak, telur basuh kak? Tiba-tiba dia tu macam ini angin. Dia sudah jakah kat saya. Ni, tangan dua ni awak basuh tahu tak? Aku tanya elok-elok Dia jakah pula. Dah tiba-tiba ni angin siapa?
Aku tanya Kak Ang sepatah, telur basuh kah? Oh, Alhamdulillah semua basuh elok, bersih. Cakap elok tak boleh. Ang satu toke kedai, Ang tunjuk Ang punya sikap melayani customer. Tak pernah pergi belajar ke pasal bisnes. Sian. Tak, kita nak abang kata kita tanya benda-benda agama, benda-benda baik macam ni. Sebab tiba-tiba dia nak marah. Langsung tak ada sensitivity terhadap keagamaan. Bila kita nak buat agama macam-macam benda-benda, orang dikutukkan, maki, kata macam-macam. Saya main duduk di masjid Sungai Tiram sebelum ni lah. Kan? Duduk main, hari-hari main. Dalam grup ni, mereka kata apa? Oh, dia lah ni jadi tuan penasihat. Dia lah ni jadi anak karya sini. Oh, jealous pula mereka. Bila kita nak buat agama, kita nak buat benda baik, kita punya pengurus, apa dia pun tak kutuk maki kita macam-macam. Siap pergi report sana, report sini. Orang-orang dekat dengan kita pun jadi hasad, dengki. Tak boleh tengok benda baik. Nak buat macam mana? Inilah ujian. Sebab tu saya bertekad, saya beli satu kawasan, kita buat wakaf, kita beli tanah. Kita buat madrasah, saya kata aku tak mau pegang apa-apa jawatan pun kat mana-mana masjid. Leceh. Hang buat lagu ni pun tak betul, hang buat lagu ni pun tak betul, hang buat mengaji pun tak betul, hang tak buat mengaji pun tak betul, hang pergi imarahkan masjid pun tak betul, hang buat. Oi, main dengan manusia hidup atas dunia ni sama macam mana dia sebut dalam surah Luqman, duk cerita macam mana Luqmanul Hakim dengan anak dia dengan Kaldai. Nek pun tak kena, tak nek pun tak kena, serba macam ni, serba-serbi tak kena. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita pejam mata orang, kita tutup orang telinga, kita buat tahu, kita jalan. Janji kerja kita jalan, amal ibadat kita jalan. Orang nak kata pasal janggut, orang nak kata pasal saban, orang nak kata pasal jubah, orang nak kata pasal qiyamul lail, orang nak kata pasal pergi masjid, orang nak kata pasal kita amalkan sunnah. Bepilah orang punya pasal. Betul tak? Jangan sampai dia duk kata kat kita, terbantut kita punya kerja. Kita jalan macam biasa. Saya buat madrasah, setelah sekian lama punya duk kutip buat, ada orang kata kat saya, "Oi, ada, saya bukan tak ada telinga-telinga tambahan. Berlama telinga-telinga duk ada. Ustaz, abang kata bila nak siap?" "Oh, bila nak siap?" Biar abang kat dia, bukan buat reban ayam. Kalau buat reban ayam, saat lagi kutipi kat hardware, petang saat lagi boleh siap. Faham tak? Yang ni buat perkampungan Islam, bukan benda 2-3 ringgit. Kalau nak bagi siap, hang ulung lah 4-5 juta sat dia aku buat. Sembang kemah, cakap banyak. Hari ni dah siap, kita nak dengar. Nak kata apa? Kata apa? Habis tengok. Oh, apa yang duk kutip rumah, tak buat apa. Tak buat apa. Pergi buka mata celik-celik, pergi tengok apa dia buat. Kutip derma untuk buat masjid, tapi dalam masa yang sama buat binatang apa, pergi tengok. Memanglah. Tapi kalau kita, telinga kita kalau nipih, letih kita jenuh bergaduh dengan orang. Buat tak tahu ya. Lain-lain kali dia minta, saya nak duduk pondok boleh? Amin. Ansiang. Lain-lain kali dia minta anak dia duduk belajar kita. Dulu orang duk kutuk maki macam-macam. Lain-lain cucu orang juga main duduk belajar situ. Kita bukan nak balas dendam, kita tak ada balas dendam, tapi kita nak apa? Kita buat benda baik. Macam-macam tak betul. Buat sekolah tak betul, tak buat sekolah tak betul. Tuan nampak tak cabaran dia? Tuan-tuan akan menghadapi apabila tuan-tuan nak buat benda baik ni, macam-macam dia punya ujian dan cabaran. Fitnah demi fitnah macam-macam akan ada. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah menyangka manusia setelah Allah ciptakan mereka, Allah tinggalkan mereka, mereka kata mereka beriman pada Allah sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Ini ujian dia, cabaran. Apabila kita berikrar untuk kita nak jadi orang baik, maka akan mai cabaran-cabaran dan ujian. Ada orang dia mai jumpa saya, dia kata, "Ustaz, dulu masa saya tak semayang, masa saya tak ambil tahu pasal agama, kan, masa tu saya rasa hidup saya macam
tak ada apa dah, tak ada apa masalah. Relax, show, enjoy. Tapi bila saya dah mula semayang, dia main satu-satu benda bagi sakit kepala otak. Inilah nama dia ujian. Hang kata ayyaqulu amanna, mereka nek saksi dan mereka kata kami beriman. Amanna, kami beriman. Wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Hang habaq, hang kata hang beriman, Allah diuji. Allah diuji macam-macam. Sebenarnya dia tak sedar, kata yang duduk-duduk enjoy dulu tu pun Allah uji juga. Allah uji macam mana? Allah uji dia dengan cara yang lain. Uji macam mana? Allah uji disebab Allah uji dia tak bagi dia buat amal ibadat. Yang itulah ujian lagi dahsyat, dia tak sedar. Itu nama dia istidraj. Itu juga ujian daripada Allah. Hang duk seronok, hang tak semayang, duit masuk belambak. Hang tak puasa, duit masuk belambak. Hang tak main masjid, duit hang masuk belambak. Hang hidup senang, hang rasa macam tenang. Oh, best yang aku hidup dalam hidup ni. Sebenarnya itu ujian paling besar, tapi dia tak nampak kata yang tu ujian. Ilmu tak ada, tak mengaji. Dia duk ingat macam tak ada ujian. Yang itulah ujian terhadap iman dia paling besar. Ujian apa? Ujian istidraj. Allah uji iman dia ketika itu. Kalau dia tak insaf, dia tak bertobat, dia tak ikrar kata nak beriman balik, dia khawatiri mati tanpa iman. Tapi bila dia kata tak, aku nak berubah, aku nak berubah, aku nak beriman. Allah bagi ujian yang dia duk rasa macam mana besar, tapi ujian tu untuk mengukuhkan iman. Bukan macam tadi punya ujian yang tak semayang tapi hidup senang tu, yang tu ujian nak meruntuhkan dia punya iman. Tapi hari ni bila dia dah mula semayang, Tuhan bagi ujian ke arah nak bagi kukuh, bagi kuat iman dia. Dia tak nampak. Yang inilah bila kita ada masalah, kita kena rujuk tuan-tuan guru, para alim ulama, supaya kita nampak kita punya hidup ni pergi ke mana, kita punya masalah ni mai kok mana, apa punca dia, pasal apa jadi macam ni. Tok guru ni dia bagi nasihat. Kita kalau ada masalah hari ni, kita tulis dalam Facebook. Laki bini bergaduh, tulis dalam Facebook, aku tak guna main jantan. Orang semua duk tengok, ini macam aku kenal member aku ni, apa dia duk kata kat jantan mana. Jantan apa lagi, dia duk ada laki dia lah kot. Tulis pompang maki hamput kata kat laki dia. Pasal apa nak pergi cerita dekat Facebook? Siapa yang nak tolong? Facebook ni pula segala mak nikah punya setan semua duk ada, duk komen kat bawah benda-benda tak elok, duk komen benda-benda tak elok. Kena pula laki pula pergi menikah dua. Contoh, geng-geng anti poligami ni duk ada berjuta-juta manusia duk kutuk maki laki dia. Dia punya marah lah ni dunia hari ni. Pasal apa? Zaman manusia boleh komen kata macam-macam. Dia kata, kita kalau pergi baca itu, kita diantuk kepala di tiang beri, sampai lagu tu. Sebab tu saya malas nak komen-komen. Komen benda baik, okey, alhamdulillah saya dapat anak, okey, alhamdulillah, tahniah, okey, sudahlah, doa yang baik-baik. Tu pun kalau nak komen, kalau tak ada, tak payah komen lah, doa kat dia, bagi dia selamat, alhamdulillah. Tuan-tuan, ini ujian apabila kita nak berpegang teguh dengan agama, kita nak pegang sunnah, kita ikrar, kita nak pegang sunnah. Nak pegang sunnah, nak belajar sunnah, antara lain kita boleh belajar kitab Asy-Syama'il. Saya tak kata diri saya, tapi semua masyarakat kita dibesarkan dalam keadaan jahiliah. Kita tak faham agama. Hari ni kita duk belajar sikit-sikit, kita dah mula belajar minum cara Islam, makan cara Nabi, duduk buat amal ibadat cara Nabi. Walaupun ramai lagi yang masih lagi tak faham cara hidup Nabi Muhammad, tapi kena belajar dan usahakan untuk kita nak lebih mengenali Nabi Muhammad. Nabi kata semayang macam mana hampa tengok aku semayang. Hari ni kita semayang tak macam Nabi semayang? Kita tak semayang betul-betul cara Nabi semayang. Nabi ajak kita berwuduk, adakah kita berwuduk cara Nabi Muhammad? Ni cerita bab ibadat. Puasa cukup dah puasa. Nabi puasa dan Nabi ajak cara puasa, sifat puasa Nabi Muhammad. Tapi adakah kita puasa macam mana Nabi puasa? Berlambak orang tak puasa macam mana Nabi puasa. Nabi puasa dia makan sahur, kita tak makan sahur. Nabi puasa dia jaga semayang, kita tak jaga semayang.
Nabi puasa dia baca Quran, kita tak baca Quran. Nabi puasa dia rajin bersedekah, kita tak rajin bersedekah. Nabi puasa dia bangun sembahyang malam, kita tak bangun sembahyang malam. Tak, kita punya puasa tak macam Nabi Muhammad. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam satu hadis, satu hadis kudusi, semua pahala amalan aku dah bagi tahu dan semua orang tahu apa dia punya ganjaran, kecuali puasa. Kerana puasa tu dia puasa kerana aku, dan aku saja yang akan balas dia punya berapa dia punya darjat, dia punya ketinggian, dia punya pahala. Aku je, tak ada orang lain. Aku tak mau abak. Dia puasa dia akan dapat berapa, aku tak mau abak. Kalau dia puasa tu kerana aku, betul-betul tinggi dia punya darjat. Tapi hari ni kita puasa kerana apa? Sedar tak sedar, kadang-kadang kita tak faham apa dia tujuan matlamat kita nak puasa. Cuba tuan-tuan abang main kat saya abang dah kot 2-3 hari petang main saya abang. Kita dah buat rakaman ni, ada 4-5 orang. Kada lagi ada apa matlamat kita puasa. Puasa ni ending dia, lepas habis-habis puasa ni dapat apa? Bagi satu. Ni tanya kat semua orang ni. Kata bila tak betul lagi, saya betul lah. Tuan-tuan duk puasa ni, last kali tuan-tuan dia dapat apa? Apa hujung dia? Cikgu? Perubahan lah. Tapi perubahan tu apa? Dapat redha Allah. Okey, cantik. Dapat apa? Dapat takwa. Tuhan kata dalam Quran, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan hang bertakwa. Okey, bagus. Dapat redha Allah, dapat takwa. Dapat apa? Dapat kesabaran. Okey, bagus, kesabaran. Lagi? Dapat iman. Okey. Setiap benda baik kita buat, amalan ibadat kita dapat iman. Iman makin kuat. Lagi? Keinsafan, kesedaran. Yang ni semua yang kita nak. Lain. Apa? Apa dia? Dapat kaya. Betul ya. Yang tu yang besar. Betul yang tu nombor 1. Last sekali dapat apa? Dapat kaya. Tengok Karim. Last sekali dapat apa? Dapat kaya. Tak dia abang tu betul. Memang orang dipahamin tu lah. Ujung puasa dapat apa? Selamat. Dia keluar. Dapat raya. Raya berapa hari? 30 hari. Elok lah. Yang tu lah orang faham. Lain. Dapat apa? Dapat sihat. Puasa dapat sihat. Macam mana kalau puasa nak dapat sihat? Puasa nak dapat sihat kena kurang makan. Ni hang buka puasa, hang tergedarah, hang telan gila-gila macam jin ya. Lepas tu hang makan sahur, hang telan macam jin ke, macam dinosaur. Bila nak sihat? Kan? Bila nak sihat? Lepas tu kita jangan marah kalau kita kena penyakit macam-macam. Berlatih kurangkan makan. Nabi dikatakan pada 10 hari terakhir dalam hadis 6 amalan Nabi akan buka puasa sikit ya, makan kurma, makan benda-benda ringan. Dia akan tangguhkan makanan dia hanya pada waktu sahur, makan sehari sekali. Pasal apa? Pasal nak kekuatan sikit untuk buat amal ibadat, tapi dalam masa yang sama sihat. Sebab tu Nabi punya puasa lain pada kita. No? Lain pada kita. Saya bertekad ni duduk tengah duk ubah ni. Ni dalam beberapa hari ni terus berhenti makan sayur lah. Nasi pun tak orang makan. Pasal apa ni duk main ketara dah. Ni pertengahan. Sedar tak sedar. Hari ni dah berapa Ramadan? 8. Malam ni malam 9. Ish, dahsyat. Baru nak rasa je. Macam baru nak rasa 1/3 Ramadan dah nak khalas. Dah nak jalan lah. Memang buat. Tak tahu nak abang betul lah. Hadis kata akhir zaman sat toteh meh habis. Ini dalam beberapa hari ni saya dah mula nak berhenti makan nasi start makan sayur sahaja. Tak apalah kalau tuan-tuan nak makan, tuan-tuan makan lah. Saya nak sihat. Tak mau sihat. Badan besar-besar tu tak rasa macam nak kurihkan badan.
Hak perut-perut dah PJK, perut jauh ke depan tu tak rasa nak pergi kempeh macam saya. Hak penyakit berlambak-lambak tu semua nak erek sampai mati. Tak rasa nak sihat. Ni fadilat dia. Ujung Ramadan mesti kena sihat. Koman-koman pun mesti kena turun 4-5 kilo. Kan sikit ni 4-5 kilo. Kalau tuan-tuan berhenti makan nasi, saya bak ke tuan-tuan, percaya saya cakap, tinggal lagi 20 hari lebih ni, tuan-tuan berhenti makan nasi, tuan-tuan percaya 10 kilo terang-terang turun. Makan sayur lah. Makan sayur lah. Goreng lah buat macam mana kan, nak goreng kan, nak rebus ke, nak makan parpu ke. Saya suka makan parpu, tapi perut berangin sikit lah. Kacang-kacang buat parpu je. Hirup je, parpu, buah sayur apa sikit makan, sedap lah gitu. Macam tu hari tu saya diet, sehari 1 kilo turun. Boleh turun. Tapi hakikatnya tuan-tuan tengok kita buat apa? Kita buka puasa makan kuih ni manis, memang teringin. Kan? Kemarin saya duk bawa kereta petang keluar dari sini sampai kat Pekan balik pulau, saya nak sampai, saya tengok dekat kedai tu duk jual kuih. Allah. Tengok pulut inti dia. Allah. Tuan-tuan tahu dia punya pulut inti tu, dia bungkus besar tu. Lepas tu inti jenis tak kedekut punya. Jenis dia bungkus tu inti duk keluar ni. Saya tengok inti berlambak. Ada jenis pulut inti besar kuku kedekut tu. Yang tu tadi. Yang ni pulut inti ni logo tu. Saya pergi Kelantan hari tu. Pulut inti dia, pulut banyak tu, inti banyak tu. Dengan dia punya manis dia. Sempoi lah, potong kaki punya. Kena yang tu, sekali kena kat Kubang Krian saya kena. Mimpi sampai hari ni. Memang potong kaki lah. Macam tu punya pulut inti semalam saya nampak kat balik pulau. Saya duk bawa kereta budak tu, dia kata, saya tak Syekh tengok pulut inti saya. Allah. Sabar. Alhamdulillah tak pergi bazar Ramadan, tak pergi. Makan apa ada orang bagi apa makanan tak pergi. Bertekad insya-Allah aku tak mau pergi. Pasal apa? Aku jenis tak tahan punya. Satgi aku tipi, aku borong semua ada kat situ. Kan? Duit pun membazir, betul duk mentah kedara, lama-lama duk jadi dinosaur bawah. Kita nak sihat, kita nak dia salah satu dia punya matlamat, kita nak penghujung tu kita sihat. Allah sayang kat umat Nabi Muhammad. Allah nak kita sihat. Bila kita sihat, kita mudah buat amal ibadat. Bila kita sihat, kita mudah nak bangun qiyamul lail. Bila kita sihat, kita mudah nak duduk beristighfar, zikir, doa. Ni nak duduk pun tak apa nak boleh. Nak semayang pun tak apa nak boleh. Serba-serbi semua. Pasal apa? Penyakit macam-macam. Maka kepala otak ni nak kena tune dah untuk kembali sihat supaya kita mudah buat amal ibadat. Saya pernah cerita kat tuan-tuan, tak ingat saya cerita di mana. Saya tahu sini kot, saya pergi umrah beberapa tahun sebelum ni, sebelum Covid tu. Sebelum Covid saya pergi umrah, saya bawa jemaah, masa tawaf semua okey, masa sa'i saya dah tak boleh pergi, kaki saya bengkak semua, sakit pun saya duduk unjuk kaki tu. Orang semua duduk pergi, tak apa pergi. Saya tak boleh pergi. Bini saya lalu. Kaki. Tu tak jalan tu. Tinggal. Atas dunia dia dah tinggal. Lah tu. Tu tak mati kan. Tinggal jalan. Saya duduk fikir, atas dunia boleh tinggal aku tu. Mati ya selamat awal lagi dia belah. Kan? Tengok dunia. Alah, kita faham lah dia pun nak buat amal ibadat. Anduk orang rehat lah. Aku nak jalan ni. Saya duduk sorang-sorang, saya kata tengok umur aku pun tak tahu mana, tapi aku nak jalan, nak sa'i pun aku tak larat. Lalas sekali saya nampak yang dia tu Arab duk tolak troli tu, saya kata ada. Panggil dia tu, main. Cakap Arab dengan dia, main. Dia kata berapa orang lagi Belan? Ada lagi, kata berapa? 50. Ya Allah. Saya pun naik dia kursi tu, wheelchair tu. Dia punya special spring tu. Kan? Dia tolak saya macam kapal terbang. Syung. Lari macam tu. Bini saya tak ada Nabi. Semua orang tak ada Nabi. Saya dah ada hujung lah. Cik, macam video dia. Habis dah. So no.
Lepas itu orang semua dah habis, saya dah baca doa, saya tiba-tiba saya rasa lah hati saya rasa, aku ni nak tipu Tuhan juga kan. Takkan aku tak boleh buat kot. Apa aku nak jawab kalau tiba-tiba umrah aku ni tak sah ke apa? Sedangkan bukan Tuhan bagi aku tak boleh buat saja. Aku manja, aku malas nak buat. Alah tiba-tiba duk jalan balik tu saya rasa tak apa. Orang lain semua duk tahlul, semua dah potong, semua dah belah. Saya tak potong, hati saya macam berat. Saya kata tak apa, mau balik tu. Jalan-jalan, lepas semua dah tahu, balik. Balik. Saya jalan pelan-pelan sampai habis. Saya buat lagi. Bagi saya kira apa aku naik kereta tu aku tak orang pakai, aku nak jalan juga. Boleh. Oh, keazaman, tekad nak buat boleh buat. Sebab tu bila nama kata amal ibadat ni kita kena sihat. Nak pergi umrah, kena sihat, kena rajin jalan, kena rajin, kena keluar peluh. Aktiviti kena ada. Jangan duduk mandam lu tu tak mau. Buat kerja. Supaya kita sihat. Setengah-setengah orang nak kena cahaya matahari pun tak mau. Saya kalau orang main depan sekolah saya kadang-kadang saya duduk dia bawa cahaya matahari bagi dia duduk di teduh. Kata ustaz duduklah kena matahari panas tu. Dah, hangpa tak belajar ke? Cahaya matahari pukul 10 sampai pukul 2 petang, di situ ada banyak vitamin free Tuhan bagi. Ada, depa tak tahu. Tak tahu nak buat macam mana. Aku tahu aku duduk. Kita nak sihat Tuhan bagi kat kita. Maka kita nak dalam Ramadan ni puasa macam Nabi supaya antara fadilat yang kita boleh dapat, penghujung tu kita dapat sihat. Di samping kita dapat taqarrub. Apa taqarrub? Dekat diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu malas buat ibadat, lah ni tambah rajin dah. Nah, dulu malas nak zikir selawat, lah ni rajin dah. Dulu malas nak baca Quran, lah ni kau duk rajin dah baca Quran. Kan? Tuan-tuan kena main tengok petang-petang kami duk ajak alik bata kat makcik-makcik di tempat kami tu. Tuan-tuan main tengok semangat depa duk mengaji alif, ba, ta, duk betul alif bata balik. Satu Malaysia main duk betul balik. A I U mulut, a I U, babi bu, tati tu. Duk mengaji balik alif bata. Main mengaji. Free lah. Free pun tak mau. So, jawab di sana. Saya selesai lah. Saya dah selesai. Tuan-tuan jawab sendiri lah. Jangan bagi alasan nanti esok di hadapan Tuhan. Saya tak tahu baca Quran, wahai Tuhan. Tengok Tuhan nak kata apa orang. Sedangkan apabila kita puasa nimai tolong kita. Nabi kata dalam satu hadis, puasa dengan Quran dua ni nimai cari kita. Wahai Tuhan, masa dia duduk atas dunia, dia kekang nafsu dia. Dia puasa, dia tahan nafsu dia. Nafsu nak makan, nafsu nak tidur lebih, nafsu nak buat dia semua. Dia buat semata-mata kerana Engkau, wahai Tuhan. Quran pula mai, wahai Tuhan. Dia ni tiap-tiap malam dia duduk baca Quran. Dia korbankan tidur dia untuk membaca Al-Quran. Maka wahai Tuhan, syafaatkan dia. Minta Tuhan di Quran dengan puasa mai, minta tolong selamatkan kita daripada azab api neraka. Mailah yang mana ada masa tu tumpang ada masjid buat qiyamul lail. Tak ada masjid buat qiyamul lail, tak ada. Awal-awal Ramadan ni semua orang duk tunggu 10 malam terakhir. Semua orang duk tunggu 10 malam terakhir baru nak buat. Sedangkan Lailatul Qadar boleh berlaku bila pun, cuma amat diharapkan pada 10 malam terakhir. Sebab tu setengah ulama kata Lailatul Qadar tu kemungkinan juga berlaku pada 17 Ramadan. Sebab Tuhan kata inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar jumhur ulama mengatakan pada malam nuzulul Quran 17 Ramadan. Maknanya Lailatul Qadar Tuhan boleh bagi bila pun. Dan kemungkinan Tuhan bagi Lailatul Qadar kat satu orang tak sama. Dekat kawan ni dia bagi 17 Ramadan, dekat kawan ni bagi malam 21, dekat kawan ni bagi malam 23, kat kawan ni bagi malam 25. Beza-beza, yang tu Allah punya kuasa. Dah tu kan malaikat turun apa masalah ni nak turun tiap malam? Susah. Dia turun malam pertama, dia bagi kat geng-geng malam pertama. Dia turun malam kedua, dia bagi kat malam orang-orang tertentu. Dia ada pilihan
Bukan semua orang Tuhan nak bagi. Tuhan bagi pada manusia pilihan Allah. Siapa dia nak jadi manusia pilihan Allah? Yang dia ada pengorbanan dalam Ramadan. Dia pulun buat dengan tujuan dia kerana dia nak mendekatkan diri. Dia betul-betul mau pada Lailatul Qadar. Dia betul-betul mau pada pengampunan dan rahmat Allah. Orang ni Tuhan nak bagi. Kalau mau macam tak mau, Tuhan tak bagi, tuan-tuan. Jangan nak mimpi lah. Nah, sila-sila air bulan boleh jadi malam tu Lailatul Qadar kita pergi semayang, tapi kita tak dapat, orang lain dapat. Pasal apa? Kita mai kerana adat, orang lain mai kerana syariat. Kita mai kerana syok-syok, orang lain mai kerana nak dekat diri pada Allah. Kita mai kerana nak menteka darah free, orang lain mai kerana nak buat amal ibadat. Boleh faham? Ini dia punya matlamat. Kena faham. Benda-benda macam ni kena faham. Objektif dia, tujuan dia, matlamat dia, misi dia, visi dia. Benda-benda macam ni lah yang akan memberikan semangat kepada kita untuk lebih tekun dalam beribadah. Ini sunnah. Nabi kata apa? Siapa-siapa berpegang dengan sunnahku ketika rosaknya zaman, maka ganjarannya pahala 100 orang syahid. Sambung sekali. Warawahu Tabrani. ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد لا بأس به إلا أنه قال فله أجر شهيد. Ya, riwayat yang lain daripada Imam At-Tabrani pula dengan sanad yang tidak ada masalah. Dia panggil sanad bi isnadin la ba'sa bih, yang tidak ada masalah padanya. Ini salah satu daripada lafaz jarah, lafaz ta'dil. Nah, kalau tuan-tuan belajar dalam ilmu hadis, ada disebutkan sebagai perkataan-perkataan yang dipanggil yang merujuk kepada hadis tu dhaif. Ada perkataan yang merujuk kepada hadis tu mungkin hasan, mungkin sahih. Maknanya ini perkataan-perkataan ta'dil dia panggil, yang menyatakan bahawa hadis ni tak ada masalah, no problem untuk diamalkan. Tak ada masalah. Dia bukan termasuk dalam hadis dhaif dan sebagainya. Hadis dhaif saja boleh diamalkan. Dan nak bagi tahu kata hadis ni dengan isnad dia yang baik, diriwayatkan, maka orang tersebut mendapat ganjaran. Siapa dia? Yang berpegang dengan sunnah. Pahala dia seperti pahala 1 orang syahid. Tadi kata 70 syahid, yang ni kata syahid. Bimai-bimai, bukan senang nak boleh mati syahid. Pahala mati syahid tu besar. Nak bagi tahu kata orang yang berpegang teguh dengan agama. Hadis yang berikutnya, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها في الغائط كتب له حسنة ومحي عنه سيئة رواه الطبراني ورواته رواة صحيح. Hadis yang sahih diriwayatkan daripada Al-Imam At-Tabrani daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, siapa yang tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya di saat buang air besar, kencing berak kiralah besar ke kecil, siapa-siapa buang air ataupun kencing berak, dia tidak menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Tetapi kalaulah dia kencing berak dia qada hajat dalam tempat yang disediakan khusus untuk kita nak qada hajat, sama ada kita nak menghadap kiblat ataupun nak membelakangkan kiblat, itu tak jadi masalah. Tapi kalau contohnya kita duduk di tengah-tengah padang, di hutan-hutan dan sebagainya, kalau kita tahu mana dia arah kiblat dan depan kiblat, belakang kiblat, maka jangan menghadap ke arah tu sebagai satu penghormatan kepada kiblat. Faham tak? Jangan kita qada hajat menghadap kiblat ataupun kita membelakangkan kiblat. Kena ada satu perasaan hormat kepada kiblat. Sebab apa? Kiblat adalah arah bersatunya hati umat Islam seluruh dunia. Maka arah yang ni adalah arah yang mulia. Faham tak? Arah yang mulia. Disebabkan di sinilah arah satu dunia, semua orang semayang buat amal ibadat, bersatunya menghadap ke arah yang sama, iaitulah arah kiblat. Tiba-tiba kadang-kadang kita tak ambil kisah. Saya ada dengar ceramah daripada beberapa orang ustaz. Dia kata tak apa unjuk kaki. Saya tak kisah. Itu dia punya pandangan. Okey, dia kata tak apa. Dia kata dalil kalau kita semayang kita boleh unjuk kaki. Saya ada jawapan untuk dia punya kata-kata tu. Yang tu uzur.
Hang nak semayang kena menghadap dada. Boleh dada menghadap kiblat, kaki bulu tu tak menghadap kiblat? Tak boleh lah. Dan dada nak menghadap kiblat, kaki pun kena menghadap kiblat. Kalau hang uzur, jadi orang yang semayang tidur umpama ya, dia kena menghadap kiblat, jadi kaki pun kena pergi kiblat lah. Tu uzur. Kalau tak ada keuzuran, jangan jadikan tabiat menghadap ke arah kiblat. Kaki ni unjuk ke arah kiblat. Faham tak? Sampai dianjurkan dalam kita, kalau tidur, dada masih lagi menghadap kiblat, mengiring sebelah kanan, macam duduk dalam kubur. Dianjurkan sampai begitu. Kalau duduk dalam rumah nak susun katil kot mana tak apa, tapi hang tidur tu orang boleh pusing. Biar bagi menghadap, jangan kaki menghadap kiblat. Bukan haram, tetapi adab yang baik. Sebab apa? Adab yang baik. Kita, di sinilah arah untuk kita bersatunya umat Islam. Tiba-tiba kita tunjuk-tunjuk kaki, satu adab yang tidak baik. Dia tak kata haram pun, saya pun tak kata haram, cuma adab dia kurang baik. Ilmu tanpa adab, orang tak panggil ada ilmu. Sebab adab itulah menghiasi kita punya ilmu. Faham tak? Nah, maka orang yang rasa kiblat ni adalah satu arah yang penting bagi umat Islam, besar, sehingga kan kalau hang semayang, hang tak menghadap ke arah kiblat, semayang hang pun tak sah. Di sinilah tanda penyatuan umat Islam. Maka kita rasa besar arah ini. Tidak ada arah lain yang boleh kita nak apa yang sebesar arah kiblat. Macam bangunan lah. Tidak ada bangunan semulia-mulia bangunan yang melebihi daripada masjid. Sehebat-hebat rumah, mahligai, banglo, villa dan sebagainya, tak boleh lawan masjid. Sehebat-hebat pejabat dan pusat pentadbiran, tak boleh lawan masjid. Masih hebat. Dalam masjid ada i'tikaf, dalam masjid ada tahiyatul masjid. Masuk saja masjid, duduk dalam masjid, duduk kerah lagu tu pun dikira sebagai ibadah, sebab dia ada i'tikaf. Mana ada tahiyatul idarah, semayang sunat hormat pejabat. Tahiyatul bait, semayang sunat penghormatan pada rumah, tak ada. Tahiyatul musalla, semayang sunat menghormati tempat semayang yang umumlah surau, tak ada. Hanya masjid. Maka nisbah pada binaan, masjid mulia. Nisbah kepada arah, maka arah kiblat adalah arah yang disuruh supaya kita rasa mulianya arah tu tanpa sebarang keuzuran. Jangan duk unjuk kaki macam tak ada hormat. Maka tunjuklah sikap kita. Uzur tak ada masalah. Okey? Saya teringat masa saya duk mengaji dulu, ada seorang Arab ni, dia duduk, syekh duk mengajar macam ni, dia duduk di belakang, dia talar kaki main kat syekh, menghadap ke arah kiblat. Oh, kena maki 3 suku maut. Ya, oh, yang Arab yang buat main, dia maki, barah betul-betul. Kan, dia tu pun bangun, belah-belah betul. Bangun tu kena-kena kan, 3 kandak yang kena. Kan, bukan kena nasi kandak, kena 3 kandak tu bangun. Macam bela-bela tu, buka pintu belah betul. Itu dia. Tak boleh lah adab yang tidak baik. Bahkan kalau tuan-tuan tengok, satu hari Imam Syafi'i, sejarah, dia pergi ke rumah Imam Ahmad, anak murid dia. Setelah berpuluh tahun tak berjumpa, satu hari dia nak pergi musafir satu tempat, maka lalu dia lalu di satu tempat yang ada Imam Ahmad di situ. Dia singgah rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad letakkan dia di dalam satu bilik. Nak bagi penghormatan pada tok guru dia, nak rehat. Oleh kerana ni tok guru dia, bubuhlah tok guru dia dalam bilik kitab, supaya tok guru dia boleh tengok-tengok kitab ke apa, nak rujuk ke apa ke. Tapi jadi masalah apabila dia esok pagi dia tanya kat tok guru dia, macam mana syekh semalam boleh rehat ke? Dia kata, Allah aku minta maaf lah, kata tak apa nak boleh rehat semalam. Pasal apa syekh? Apa masalah? Bukan. Semalam bila hang dah letak aku dalam bilik kitab tu, kan, aku pun malas lah nak pergi kacau hang balik. Jadi tak maulah tuan rumah dah bagi bilik tu lah. Jangan banyak korek dia. Tapi memandangkan aku tengok kitab ni semua ada, jadi kan aku tak gamak nak suar kaki ke arah kitab. Mula tu kita je Quran ada situ, kita talar pergi ikut dan gitu ya. Yalah sini kiblat, sini ada kitab, ada Quran. Kita kira apa?
Kalau kita duduk di rumah pun, kalau ada Quran ke apa, ke orang mengaji, buat tak tahu ya, talar pergi ikut dan ya, langsung tak ada adab. Bahkan saya nak beritahu kat tuan-tuan, minta maaf lah, tuan-tuan duduk macam ni, tuan-tuan duduk macam ni pun, kami duduk mengaji, tutup guru kami, dia ajak kita, kalau kita duduk, kain kita tu tutup kita punya kaki. Macam ni, kain tu tutup kaki. Tutup kaki. Kan, tu, buka sikit kain tu, kain pelekat tu, tarik pun keluar, tutup semua kaki. Tutup semua kaki. Tu nampak lagi kaki. Tutup macam tu. Tutup lagi habis kaki. Kalau pakai seluar susah sikit. Kan? Dia punya jaga. Setengah orang dia boleh duduk, dia boleh letak kaki pula satu hari atas paha, apa itu? Kaki duduk itu. Jam. Nampak adab yang baik apa tu? Ustaz duk ngajak, kita duduk dulu tu. Duduk bersila, tu angkat kaki macam pendekar duduk kan, begitu kan. Lepas tu duduk buat kaki gitu. Gede. Adab yang baik kan macam tu. Menghilangkan fokus pada guru yang mengajak. Sampai lugu tu punya adab, kaki pun tak mau tunjuk. Kan? Ini nama dia adab. Dia nak ajak kita supaya ada penghormatan di dalam majlis ilmu ataupun duduk di hadapan orang. Jangan tunjuk kita punya kaki. Kita dah jadi kebiasaan, tuan-tuan tengok makan. Kadang-kadang buka puasa di masjid, pakcik ni makan berdiri, pakcik ni makan jalan, pakcik ni duduk sambil makan tangan kiri. Allah, mana pergi kita punya adab? Tak erti ke pergi cari satu kursi ke bertenggek tak mana-mana duduk makan tangan kanan, nak makan sambil duduk. Sampai tua nak mati dah pun tak erti nak jaga adab kan? Kalau kita pergi marah sekali lagi, dia kata kita tak hormat orang tua. Tapi dia tak ada contoh untuk generasi muda. Makan ikut dan lah. Tuan tengok bulan-bulan, kalau bulan-bulan lain pada puasa lah, daripada umai pisang. Bawa umai pisang, lepas tu mereka makan. Buka tangan kanan, tapi makan tangan kiri. Tak ada sensitif. Tuan-tuan sekali lagi nak keluar pada masjid. Keluar kaki apa? Kaki kiri. Pakai kasut kaki apa? Kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Pakai kasut kaki kanan. Mai masjid, buka kasut, kaki apa? Kaki kiri. Masa pakai tu kaki kanan, buka kaki kiri. Masuk masjid, kaki apa? Kaki kanan. Tu adab. Nampak macam kecil, tapi amalan harian kita. Benda-benda adab ni lah. Ada satu kitab tu bagus karangan Imam Al-Baihaqi. Nama kitab dia Al-Adab. Terbaik Quran dalam bahasa Arab. Saya kata bagus ya. Yang ni satu hari nak baca kat kawan-kawan. Nak cerita tentang adab. Kita ni kadang-kadang mengaji bagus, ilmu tu ada, tapi tentang adab tu kita banyak kurang. Kita kena banyak menyelami, belajar tentang adab dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita terdidik dengan adab-adab nabawi. InsyaAllah. Mungkin lepas raya ni kot, saya sibuk ada satu kitab yang saya dah terjemah daripada bahasa Arab. Nama dia 40 hadis Al-Arba'in fil adab an-nabawi. 40 hadis adab-adab nabawi. Tuan-tuan nanti keluar. Sebenarnya nak keluar dalam awal Ramadan, tapi tak sempat. Sikit ya duduk penghujung ya, untuk nak sikit-sikit kata-kata haluan tu nak cetak dah. Nak bagi percuma ya kat orang ramai. Jadi saya kata okey, kita buat daurah bagi orang mengaji semua. Semua lah ni kita nak bagi percuma ya, supaya esok di akhirat hanya duk marah kat aku, ni kita bagi ilmu pun percuma. Tak ada alasan dah untuk tidak belajar. Satu lagi hadis terakhir. أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء فيصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة رواه المسلم. Hadis terakhir daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dari seseorang yang berwudu, kemudian dia memperbaiki dia punya wudu, serta dia solat 2 rakaat menghadapkan dengan segenap hatinya dan mukanya dengan penuh khusyuk, melainkan wajiblah baginya syurga. Ambil wudu bagi elok, semayang bagi elok dengan penuh tertib dan adab, lalu dia sempurnakan dia punya khusyuk. Sebelum ni kita dah pernah cerita, sebelum ni banyak kali dah ulang perkara-perkara yang boleh menyebabkan khusyuk dalam solat. Kan, kalau tuan-tuan ingat lah, kemarin saya dah cerita panjang dah. Antara kaedah nak dapat khusyuk dalam solat apa dia? Nombor 1, jaga makan minum daripada benda haram dan syubhat.
Antara lain, jaga sumber pendapatan. Duduk kerja, duduk cari duit. Jangan duduk tipu orang. Jangan duduk curi orang punya. Jangan duduk berbalas orang punya. Jangan menzalimi orang. Biar bagi kita punya sumber pendapatan kita betul-betul halal. Jual produk-produk yang halal. Jangan produk-produk yang terlibat dengan benda-benda yang ada kaitan dengan al-Yahudu wan Nasara. Saya tahu dunia hari ni tuan-tuan nak berniaga. Kadang-kadang dia duduk main cerita kat saya produk tu, produk ni. Saya tanya dia apa? Produk siapa punya? Ada orang Islam jual? Ada beli orang Islam. Kalau dah tak ada sangat macam bateri. Ada kilang orang Islam jual bateri. Kilang reset, ubat nyamuk. Ada orang Islamnya? Tak ada. Itu ada satu orang buat ubat nyamuk. Orang Melayu. Special. Dia buat macam setanggi. Orang buat bulat kan? Dia buat panjang macam setanggi. Saya kata, ni leceh kalau buat di rumah. Dia kata jalan sesat ni. Padahal orang Melayu buat ubat nyamuk. Dia kata lemak macam je setanggi tu kan. Okey lah, tapi tak jumpa mana tu lama kan. Contohnya kalau tak ada orang Islam buat, ambil lah. Tapi kalau dah ada, kita ambil lah orang Islam punya, elok. Dan apatah lagi kalau produk tu halal, baik untuk kesihatan kita, kita bantu. Ni sumber pendapatan kita kena jaga. Yang nak menjaga, jual benda-benda yang halal. Jangan duk tipu orang. Dengan harapan mudah-mudahan kita sedar dan kita insaf. Sekurang-kurangnya kalau produk tu ada cop halal jakim, bolehlah kita katakan produk tu halal. Ni kadang-kadang sampai halal pun tak ada, lepas tu kita tak kisah, lepas tu kita duk minta ya Allah bagi khusyuk dalam solat. Bila nak dapat khusyuk dalam solat ni? Nak dapat khusyuk dalam solat bukan kira aku belajar makna dalam sembahyang terus dapat khusyuk. Tak. Ada banyak benda kita kena betul. Sumber pendapatan kita kena rajin istighfar. Istighfar ni kena minta ampun kat Tuhan banyak. Kadang-kadang pasal dosa kita, hati kita penuh dengan maksiat, Allah bagi kita sembahyang tak boleh dapat khusyuk. Kan? Kena bertobat banyak, istighfar, menangis-menangis kat Tuhan. Sebab tu saya pernah ajak sebelum ni, antara kaedah nak dapat khusyuk dalam solat, apabila kita nak sembahyang, sebelum nak sembahyang, hadirkan 3 perkara. Allah duk tengok aku ni. Allah dengar apa yang aku baca. Allah tahu apa yang terlintas dalam hati aku. Jadi semayang dalam keadaan malu, menyedari dan sedar kata Allah sedang duk tengok aku. Ada kesedaran terhadap kewujudan Allah. Allah tu memang sifat dia wujud, dia ada. Tapi kita yang tak sedar, dia tak timbul kesedaran terhadap kewujudan Allah. Maka ketika duduk semayang, Allah duduk tengok aku, Allah dengar apa aku baca, Allah tahu apa dalam hati aku. Jadi kita fokus kepada semayang. Yang ini semua ke arah nak membantu kita untuk mendapatkan khusyuk dalam solat. Selain pada Lailatul Qadar, anugerah Allah, khusyuk juga adalah anugerah Allah. Bukan semua orang akan dapat. Hanya orang-orang pilihan yang betul-betul nak kepada khusyuk Allah bagi. Saya doakan tuan-tuan, insya-Allah lepas-lepas ni Allah bagi kekuatan pada kita dapat khusyuk dalam solat. Sikit-sikit kita belajar, lama-lama kita perbaiki diri kita. Usaha, Allah akan berikan satu kejayaan dalam khusyuk. Manusia apabila dapat khusyuk dalam solat, hidup dia makin sempurna dan makin diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jumpa lagi tuan-tuan ya.